أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama dengan Gemar Iman dalam kuliah Isya hari ini bagi menyambung tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat, sambungan surah Qaf, insya-Allah. Yang dikasihi sahab pentadbiran Gemar Iman, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, jemaah, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Jadi bagi mohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita. Kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat kono? Lama tak jumpa, beberapa minggu kita tidak bersiaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلاة وسلاما على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Saya kasihi Puan Amnira selaku pengacara, moderator pada malam ini, pengerusi Gemar Nur Iman dan seluruh staf kepimpinan pentadbiran Gemar Nur Iman dan sidang penonton, pendengar, pengikut setia siaran kuliah Gemar Nur Iman yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya dan atas rahmat dan kasih sayang yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan lagi dalam surah Qaf. Kali ini panjang, walaupun hampir lebih dari sebulan kita bertemu, masih lagi belum habis tafsir surah ini, dan saya minta kepada puan-puan, tuan-tuan bersabar kerana kita sedang dalam proses untuk bertadabbur. Jadi tadabbur ini tak boleh terlampau tergesa-gesa, tetapi saya tidaklah bercadang untuk memanjangkan dalam tempoh yang lama kerana dia agak mungkin akan menjemukan bagi sebahagian hadirin. Kita tafsir secara ringkas-ringkas, namun tak bolehlah terlampau ringkas sangat. Kalau terlampau ringkas dia tak jadi tafsir, dia jadi terjemah sahaja. Yang tu boleh baca sendiri, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Yauma, hari itu. Hari itu tu hari apa? Hari kiamat lah. Hari kiamat, kami naqul, bukan yaqul, bukan aqul, tetapi naqul, maknanya kami. Siapa kami? Kami kata bagi neraka Jahannam, adakah engkau sudah penuh dengan kafir? Masya Allah.
uh, seolah-olah ini suatu ayat pertanyaan. Tahu dah jawapan tapi bertanya. Fahamlah di sini, persoalan di sini bukan bermakna persoalan ingin tahu. Boleh faham ya? Tidak semua persoalan sebab ingin tahu. Sebahagian persoalan ataupun disebut sebagai istifham untuk mengeji, untuk perli. Kita pun kalau nak perli kita boleh tanya, kan? Kita sebahagian daripada pertanyaan itu kadang-kadang perlian sahaja. Kenapa mama suruh baca buku tak baca? Kan? Kan anak baru fail exam misalnya. Jadi bila dia dah gagal, kita selalu ingatkan dia sebelum tu, baca buku, study, ulang kaji. Tiba-tiba dia tunjuk dia punya report, tengok-tengok dapat markah yang tak memuaskan. So kita akan tanya kat dia macam mana? Apa salah mama selalu suruh baca buku tak baca? Tanya, bukan tak tahu. Kita tahu sebab dia malas. Jawapan dia malas. Tapi soalan itu, persoalan yang kita lemparkan bukan sebab kita nak tahu jawapan, tetapi lebih kurang nak memendihkan hati dia, nak memberikan pengajaran kepada dia dengan soalan kita. Jawapan kita dah tak nak dah waktu tu. Kita tak nak jawapan dah. Kita nak bagi dia terasa dengan kita. Jadi sama macam soalan ni, yauma naqulu li jahannam halim talati. Hari itu kami kata bagi neraka Jahannam, dah penuh dah ke? Orang-orang kafir dah penuh dah ke? Dan ingatlah akan hari yang ada pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu wahai neraka Jahannam sudah penuh? Yauma naqulu li jahannam halim talati. Maka manusia dan jin yang menjadi penghuni neraka akan dimasukkan satu persatu ke dalam neraka. Masuk bukan secara terhormat, syurga je dihantar, ada bodyguard yang hantar masuk. Iring kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi neraka tak ada pengiring dan dimasukkan dengan cara wa ulqiya. Saya kita baca surah Al-Mu'adah kan? Ulqiya maknanya dilempar secara paksa. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu saya ingat pesanan Al-Habib Umar bin Hafiz. Dia kata jangan tinggal selepas kita sembahyang, bacalah Allahumma ajirna minan nar. Niat tutuplah ya Allah pintu neraka nombor 1. Allahumma ajirna minan nar. Tutuplah pintu neraka nombor 2 sampailah kali yang ke-7 kita baca. Kata Al-Habib Umar, siapa yang melazimi baca selepas solat, insya-Allah dia mati pada hari tersebut, insya-Allah dipelihara daripada api neraka. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dilindungi daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada neraka, adakah kamu sudah penuh? Maknanya Tuhan yang tanya. Tapi Tuhan bertanya kepada neraka, faham jelas-jelaslah bahawa neraka takkan penuh. Tuhan yang cipta. Tuhan yang mencipta penghuni kafir yang ada dalam neraka. Kenapa Tuhan tanya? Sebab nak tahu. Confirm-confirmlah Tuhan maha tahu. Maka soalan tadi, sebagaimana yang saya sebutkan. Kalimah imtala' tadi, itulah dia datang daripada perkataan kata dasar mala'ah. Yang maksudnya penuh. Mali' ini maknanya penuh. Mali'ah. Kalau saya di Mesir dulu, saya ingat kalau nak isi minyak kereta ataupun minyak motosikal, kan, dia tanya nak berapa ringgit, berapa genih, berapa junai. Kita cakap, sana tak ada layan diri tau, orang yang tolong bubuh minyak. So dia akan tanya soalan, berapa banyak nak bubuh. Kalau kita rasa nak bubuh penuh, kita akan kata maliyah. Maliyah ni maknanya penuh. Mala' imtala'ti. Halim tala'ti. Kalimah imtala'ti tadi daripada perkataan dasar mala'ah. Mali'ah kalau tak silap. Mali'ah. Mala' mala'. Yang bermaksud penuh. Kalimah ini juga menjadi kalimah mala'. Kalau mali'ah penuh. Mala' kalau mala' kita jumpa dalam Quran kan mala' dengan maksud apa? Kepimpinan ataupun raja, istana. Mala'. Kan mala' dalam cerita kisah Nabi Musa, pembesar-pembesar istana dan sebagainya, digunakan perkataan mala'. Maknanya pembesar. Maka Allah tanya kepada neraka, kamu sudah penuh? Kamu sudah cukup makan manusia? Dah kenyang ketelan manusia? Apakah penghuni dari kalangan jin dan manusia telah mengenyangkan kamu? Dah padat sangat, dah tak boleh masuk ke? Allah Ta'ala tanya kepada neraka. Sudah penuh ke? Sudah kenyang ke? Sudah puas ke? Sudah cukup ke? Allah nak masukkan lagi.
Dan kemasukan penghuni tambahan itu juga adalah azab kerana mereka semua akan dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Na'udzubillahi min zalik. Mari kita mengambil pengajaran bagaimana Allah Ta'ala nak menyifatkan. Yang pertamanya panas. Yang keduanya tersiksa. Yang ketiganya sempit lah pula. Ha? Sempit dimasukkan secara beramai-ramai, sempit. Na'udzubillahi min zalik. Jadi setiap kali kita membaca tentang neraka, ya Allah Ta'ala hadirkan penyesalan. Allah Ta'ala hadirkan keinsafan. Kerana kita membayangkan dalam bagaimana keadaan kita sekarang. Sekarang hujan, tapi sebelum ni masih musim panas. Kita dalam rumah pun kita dah tak mampu duduk kadang-kadang tanpa penghawa dingin. Kita buka kipas pun kadang-kadang hawa yang keluar dari kipas itu pun panas. Kadang-kadang orang buat kenduri masak dalam kawah tu kan. Kita lalu tepi kawah tu pun dah rasa panas. Tak boleh dekat-dekat sangat. Dia punya uap itu menerpa kita punya wajah. Panas dan kita pun kadang-kadang tak mampu nak kekal lama di situ. Itu baru sebahagian daripada api dunia. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita semua daripada api neraka Allah. Tak mampu, tidak ada seorang pun manusia yang mampu, tidak ada seorang pun makhluk yang mampu dan mendakwa bahawa boleh bertahan. Tidak ada. Allah Ta'ala tanya kepada neraka sedemikian. Tempat sudah sempit, kemudian dimasukkan lagi, tambah lagi. Makin menyempit. Panas tetap panas, tetapi kesempitan makin bertambah dan bertambah. Dan kita pun tahu memang susah kalau nak duduk di tempat sempit. Bayangkan, sebagaimana orang yang buat haji, kena sesak-sesak satu tempat, tapi orang tak kisah sebab apa? Sebab mereka susah dalam kerja melakukan ibadah. Akan tapi, akan dapat pahala tambahan. Kita bersesak, bersempit di ketika tawaf, misalnya di Padang Arafah, misalnya. Ramai sangat. Panas, sempit, sesak. Tapi kita sedang membolot pahala. Jadi tak kisah walaupun teruk ada yang balik, ada yang gugur, meninggal di sana, mulabbiyah ke dalam keadaan ihram. Tidak kisah. Sebab kita sedang membolot pahala. Tapi kalau dalam neraka, sempit dah tak dapat manfaat. Makin sempit, makin panas tapi tidak dapat manfaat. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan saja yang boleh melindungi kita. Masalahnya neraka takkan bercakap bahawa kami dah penuh lah. Saya dah penuh wahai Allah. Dah tak boleh masuk lagi dah. Dah penuh sangat dah. Dah kenyang dah saya telan manusia. Tak. Neraka tak jawab macam tu. Kita baca dalam surah yang lain. Ada riwayat hadis Nabi SAW menyebut bahawa neraka ini belum lagi manusia masuk. Ketika itu orang-orang kafir, musyrikin, mereka dah berada di padang mahsyar baru. Tak masuk lagi dalam neraka. Neraka pada waktu itu dah mula nak terkam. Dia sangat marah. Dalam riwayat kan. Maka malaikat terpaksa menambat neraka itu kerana dah terlalu lahap. Maknanya dah lapar untuk menelan. Belum masuk lagi di padang mahsyar. Dia dah menunjukkan perangai dia. Sehinggalah dipujuk oleh Rasulullah SAW supaya tenang. Baru dia tenang. Maknanya dia sangat-sangat bersedia untuk menelan sebelum disumbat. Itu hal keadaan neraka. Baik, ketika Allah Ta'ala tanya, dah penuh ke? Dah puas ke? Dah kenyang ke? Dengan sumbatan orang kafir ke dalam perut kamu? Neraka tak jawab dah penuh. Neraka tak jawab dah kenyang. Neraka jawab apa? Neraka tanya pula dekat Allah Ta'ala, وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Masih ada tambahan. On. Masih kosong lagi. Begitulah dijawab. Apabila ditanya, itu penghuni neraka tara besar tau. Walaupun besar, dia punya saiz besar. 3 hari dalam hadis menyebut saiz penghuni neraka itu dibesarkan. Saya pernah sebut pada puan-puan, pada tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya saiz daripada Mekah ke Madinah lebih kurang kerana jaraknya 3 hari kuda berlari musri'an, maknanya 3 hari kuda berlari secara laju. 3 hari secara laju kuda berlari 3 hari, tuan-tuan, perempuan, kita faham jarak itu lebih kurang jarak Mekah ke Madinah. Walaupun sebesar itu seorang penghuni neraka, bermula sejak daripada zaman Adam alaihissalam. Jika ada pendosa pada ketika itu, sehinggalah pada hujung manusia, saya tak tahulah berapa trilion manusia dengan saiz yang sedemikian yang akan disumbat ke dalam neraka,
Tiba-tiba neraka bertanya, hal min mazid? Masih ada tambahan? Ada kosong lagi? Ada lagi ke? Masuklah. Apabila ditanya begitu, neraka pun bertanya kembali. Ada lagi ke manusia? Ada lagi ke jin? Kerana dia masih mahu lagi. Ini seolah-olah neraka itu seperti orang yang belum kenyang. Macam orang makan, tanya nasi tambah ada lagi? Ada lagi tak saya nak tambah? Ada lauk lagi tak? Begitu rakus. Neraka tidak akan mengenal erti kenyang dan apinya tidak akan padam selagi mana penghuni ada di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita, memberikan hidayah, memberikan himmah, semangat pada kita untuk terus beribadat, untuk memburu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana setiap kali kita baca, takut sangat. Kerana tempoh dalam neraka, keadaan siksaan dalam neraka tak dapat dibayangkan oleh akal kita. Ada disebut dalam ayat-ayat sebelum ini pun, sebagaimana apabila ahli neraka yang baru masuk, ahli neraka yang lama akan marah kerana neraka sudah penuh. Penghuni neraka ada yang masuk dulu. Kemudian masuk yang baru, masuk tambahan yang baru. Penghuni yang lama kata, dah lah weh, penuh dah ni, rapat, sempit weh. Macam tu. Ahli yang lama akan marah sebab penuh. Dan setiap kali bertambah ahli neraka, suhu neraka akan bertambah lagi. Kerana bila sempit, suhu makin meninggi. Suhu makin meninggi. Bagaimana kita duduk dalam satu ruang, bila bertambahnya manusia, dia punya haba akan bertambah. Begitu juga neraka. Maka dan setiap kali bertambah ahli neraka, suhu neraka akan bertambah kerana bahan bakar itu bertambah. Kerana dalam Al-Quran menyebut bahan bakar neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Maknanya penghuni adalah bahan bakar. Penghuni adalah bahan bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita. InsyaAllah. Penghuni itu adalah bahan bakar dan bila bertambah, bertambahlah suhu. Termasuk jin yang dibuat daripada api, dimasukkan ke dalam api. Ada soalan kan, orang tanya kepada seorang ulama, saya lupa, bagaimana iblis, syaitan dan jin boleh merasai kepanasan kerana mereka juga daripada api. Adakah mempunyai kesan apabila mereka daripada api dimasukkan ke dalam api, api berjumpa dengan api? Maka soalan itu dijawab dengan satu tamparan di pipi. Terkejut orang yang tanya. Dia kata, sakit tak sakit? Dia kata, saya daripada tanah. Kamu juga daripada tanah. Sekarang tanah berjumpa dengan tanah, kamu sakit juga. Maka Allah Ta'ala tahulah bagaimana nak menyakitkan api dengan api. Ya, jadi itu bukan kerja kita. Kerja kita fahamlah bahawa semuanya akan tersiksa dalam neraka dan tidak ada yang sedap. Satu hari dalam neraka menyamai 1000 tahun dunia. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka memang neraka akan menjadi lebih panas dengan kemasukan ahli neraka. Dan tentu juga akan rasa sakit dengan kepanasan. Mafhum daripada hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari 'inda tafsir hadhihi al-ayah. Kata Al-Imam Al-Bukhari ketika mentafsirkan ayat ini. Ayat yang kita baca ini. Haddatsana Abdullah ibnu Ubay al-Aswad al-Aswad. Ubay al-Aswad haddatsana Haramani ibn Umarah. حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قد Hadis ini kata Imam Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, hadis ini menafsirkan ayat hal min mazid, ada lagi tambahan. Imam Bukhari pada tafsir ini mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abul Aswad, telah menceritakan kepada kami Harami ibnu Umarah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan Qatadah, dan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan telah bersabda, neraka diisi, sedangkan neraka mengatakan apakah masih ada tambahan? Diisi, ada lagi tak? Diisi, ada lagi tak nak tambah? Sehinggalah akhirnya Tuhan yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya. Telapak kaki ni jangan faham. Telapak kaki bukan telapak kaki sebagaimana imagine kita fikiran. Ini makna lain. Kena tengok dalam kitab apa maksud di sini.
Kerana Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Baik, tafsiran kedua, neraka bertanya begitu kerana apa? Kerana neraka memang telah penuh. Dalam riwayat ada disebut bagaimana semakin ramai ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, neraka sendiri akan berasa sakit kerana neraka menjadi semakin panas. Maka neraka ketakutan seolah neraka berkata, ada lagi. Allah Ta'ala alam. Tafsiran ini saya tak pernah jumpa. Tapi dibawakan juga. Baik. Ayat yang ke-31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Dan dihampir dan didekatkanlah, maksudnya dihampir dan didekatkan akan syurga itu bagi segala orang yang muttaqin. Baik, sekarang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita bagaimana orang ahli syurga pula. Kalaulah yang sebelum ini kita baca tentang neraka itu disebut sebagai wa'id. Sekarang al-wa'du, janji baik Allah Ta'ala untuk busyra, berita gembira bagi mereka yang beriman, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Dan didekatkan dan dihampir akan syurga itu bagi segala orang yang muttaqin, tiada jatuh, maka lihat mereka itu akan dia dan dikata bagi mereka itu. Didekatkan syurga itu kepada orang yang bertakwa, pada tempat yang tidak jauh daripada mereka. Kepada ahli syurga, orang-orang mukmin, mereka akan diberikan penghormatan dengan didekatkan syurga kepada mereka. Mereka akan dinampakkan dengan syurga pada mahsyar lagi. Sebab itu orang-orang mati syahid, mereka ada yang senyum, seronok. Sebab itu namanya mati syahid. Bahkan disebut bahawa syahid, mati syahid sebagaimana umat Islam Palestin misalnya. Mati syahid ialah mati yang paling tak sakit sekali. Yang tidak sakit ialah mati syahid. Saya baru tengok tadi, saya share di Facebook. Seorang ini bertanya kepada seorang syekh di televisyen. Di televisyen ada macam rancangan tanyalah ustaz tu. Seorang perempuan telefon untuk tanya satu soalan. Dia tanya dekat syekh itu, ayahku telah meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba kakakku bermimpi. Ayahku menyatakan dalam mimpi tersebut, kenapa aku dikebumikan sedangkan aku belum lagi meninggal dunia? Dia tanya dalam keadaan teresak-esak menangis. Maka jawab syekh tadi tanpa keraguan. Syekh tu berkata, ayah kamu mati syahid. Mati syahid ini mereka kan, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kamu sangka orang yang mati dalam keadaan syuhada, syahid di jalan Allah, mereka yang mati dalam keadaan syahid, mereka ini mati tetapi hidup. Maka jangan menangis, kata syekh tersebut, kerana bapa kamu mati syahid. Terus syekh tu tanya, adakah bapa kamu mati dalam keadaan perut, sakit perut? Perempuan tu tak bagi tahu pun. Dia tanya, ya, ayah perempuan tu kata, ya, ayahku mati kerana ada sakit dalam perut. Maka kata syekh tadi, ya, jangan risau, la tabki, kamu jangan menangis. Itu adalah berita gembira buat kamu bahawa ayah kamu mati dalam keadaan syahid. Dia nak bagi tahu dia sedang hidup dalam kubur. Dia tidak mati. Jadi peperang syahid, syuhada digelar dengan syuhada kerana syahid ini maknanya saksi. Saksi ini maknanya melihat. Syahidain kan. Jadi kalau rukun nikah kena ada 2 saksi, syahidain. Syahidain maknanya apa? 2 orang saksi. Syahid seorang saksi. Jadi syahid kenapa disebut sebagai mati syahid? Kerana mereka menyaksi sebelum meninggal dunia. Syahid, apa yang mereka saksi? Mereka ketika itu dipaparkan keadaan syurga, tempat tinggal mereka, tersenyum mereka. Mereka dah tengok sebelum pergi. Sebab itu ada yang tersenyum. Syahid dengan makna menyaksi. Saksi apa? Saksi ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada ahli syurga, orang-orang mukmin, mereka akan diberikan penghormatan, didekatkan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Didekatkan syurga bagi mereka. Dinampakkan syurga semasa di mahsyar lagi. Menenangkan hati, ya Allah seronok. Tengok daripada jauh tempat janji yang Allah Ta'ala janjikan seketika mana kita di dunia dulu. Wa uzlifat. Kemudian sambung lagi, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin hafiz.
Ini yang kamu lihat itu syurga yang dijanji bagi tiap-tiap kembali hati kepada Allah. Dan taatnya lagi memelihara bagi segala hukumnya. Susah tak kita di dunia ni? Susah. Dengan susah itulah ada yang Allah Ta'ala uji begitu-begitu. Kemudian susah nak menghadapi ketaatan. Nak kena semayang on time, nak kena pergi masjid jemaah, nak kena puasa, nak buat amalan sunat lagi, cabaran untuk berdepan dengan berbagai perkara ketaatan, kemudian cabaran nak menghadapi kemaksiatan. Susah. Bukannya sehari, bukan 2 hari tuan-tuan. Sebelum nak menghadapi kesusahan itu, nak kena belajar pula, nak kena mengaji supaya tahu hukum. Banyaknya cabaran nak jadi hamba yang soleh ni. Kemudian ada musim tertentu futur kita ini. Kadang-kadang jadi down sikit semangat kita. Bangun lagi. Hidup ini keras kita kata. Sebab nak konsisten dengan agama. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, punyalah kita nak mengejar perkara tersebut untuk mendapat kemanisan iman. Sehinggalah kita ini bersedia, ready. Tahammulul masyaq fid din, maknanya sanggup menderita kerana agama. Maknanya sanggup kita ini sakit badan, letih badan, susah, habis duit, lawan hawa nafsu, syahwat kita. Kerana apa? Kerana demi syurga Allah Subhanahu wa taala. Susah tak susah? Sebab itulah mereka bila dah susah sangat di dunia ini, ada yang diuji dengan sakit, kemiskinan dan sebagainya. Ada yang diuji dengan kesabaran dan macam-macam. Sampai di padang mahsyar, Allah Ta'ala didekatkan syurga, diperlihatkan Allahu Akbar. Cantiknya. Kita kadang-kadang tengok Kashmir kan. Saya selalu tengok tempat-tempat macam tu. Kashmir. Tak sampai lagi pun. Syurga dunia dengan sungainya, gunungnya. Itu pun tengok dalam handphone. Tengok dalam handphone pun seronok je, insya-Allah. Dah bayang dah kita kalau pergi situ, apa yang kita rasa. Itu walaupun kita dah tak kisah dah habis berapa ribu duit tiket, duit makan nak pergi sana semua. Kita menyaksi dalam keadaan angan-angan. Itu pun dah seronok. Itu orang kata cuci mata kan. Orang perempuan pergi supermarket, pergi mall, kadang-kadang tak beli pun seronok. Cuci mata, tengok harga baju, tengok baju tak boleh beli pun seronok. Itu tak benar tak boleh dapat. Pun dah seronok. Tiba-tiba ini Tuhan mendekatkan wa uzlifah. Wa haza ma tu'adun. Inilah janji. Al-wa'du tu'adun dengan makna janji. Likulli awwabin. Bagi setiap orang awwab. Apa awwab? Awwab ini orang yang memelihara semua peraturan. Dia konsisten, dia jaga batasan. Ini Tuhan kata tak boleh. Semua benda haram dia tak kata malu untuk dia tinggal. Pasal apa tak buat? Tuhan tak bagi. Kenapa tak buat? Nabi marah. Kenapa tak buat? Nabi tak bagi. Kenapa tak buat? Allah Ta'ala murka. Dia Allah Rasul. Allah Rasul. Semua kerana Allah, kerana Rasul. Orang yang menjaga betul-betul kan. Sebab itu ketika di mahsyar, ketika dibawanya gambaran itu kepada mereka, mereka tengok Masya Allah, seronok lah. Kita tengok benda yang tak boleh dapat pun seronok dah. Betul tak? Macam saya lah. Kadang-kadang orang buat expo apa-apa, bawa kereta mahal-mahal. Mana ada saya duit, ada duit nak beli. Kan? Tengok harga 1,5 juta. Ada yang 1.2 juta. Tengok pun seronok. Tak boleh dapat pun. Kan? Angan-angan pun dah seronok. Teringin. Kan? Pergi mall kadang-kadang. Bukannya kita nak masuk mall nak belilah apa-apa kan. Pergi supermarket macam tu je. Habislah RM30-40. Itu pun dah rasa mahal dah. Tiba-tiba keluar mall tu tengok-tengok ada orang buat pameran. Ada kereta macam-macam. Seronok tengok. Padahal nak beli pun tak boleh. Kan? Tapi dah seronok. Ini orang beriman melihat dalam keadaan dia akan memiliki. Allah dah beri dah perasaan itu. Akan memiliki. Dia seronok nak dapat. Kemudian dia rasa puas kerana kesukaran yang Tuhan uji di ketika di dunia. Sehingga seolah-olah Tuhan kata, ambil lah bagi puas kamu. Ini baru puas kerana dengan susah kamu. Kan beza orang yang dapat kerana susah dan ada orang dapat kerana senang. Sebab itu orang-orang soleh ujian mereka besar. Mereka melihat syurga, tempat kembali mereka, Masya Allah, seronok. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu orang yang sentiasa kembali bertaubat. Tawab ini, tawab kalau tawab maksudnya sentiasa kembali. Tawwabur Rahim, maknanya orang yang selalu tawab. Sebab itu kita doakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Selepas wuduk kan? Selepas wuduk,
baca aja 2 ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis sebut, sesiapa yang membaca doa ini selepas wuduk, akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Imam Ghazali tambah lagi. Kan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikan orang kami ini bukannya at-taib, orang taubat biasa. Tawwabin ni maknanya orang yang selalu melazimi taubat. Sikit-sikit nak taubat, sikit-sikit nak menyesal, sikit-sikit berpatah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka telah melakukan kesalahan dan dosa berkali-kali, mereka tak pernah putus asa. Mereka tak pernah putus harap dengan Allah, walaupun melakukan kesalahan dan dosa berkali-kali. Sebab apa? Dia trust hanya pada Allah. Dia tahu manusia kalau buat salah dengan dia, susah dia nak ampun. Kadang-kadang take time, makan masa yang lama. Tapi Allah Ta'ala, dia buat dia, walaupun dosa yang dia buat itu besar, dia menangis, tapi dia yakin setiap kali itu dia patah balik. Kerana dia mengatakan bahawa tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Maka dengan sebab aku tidak ada Tuhan yang kedua, aku hanya ada kamu ya Allah, aku patah balik kepadamu setelah walaupun berkali-kali melakukan dosa. Itulah tawwab, orang yang berpatah balik, sentiasa melazimi taubat. Jadi jangan risau kalau banyak buat dosa pun, kita akan patah balik pada Allah. Kita bukan patah balik kepada manusia. Patah balik kepada manusia belum tentu, prosedur banyak, tidak ada tasamuh. Tapi Allah Ta'ala, kalau cukup rukun taubat yang 3 itu, Allah Ta'ala pasti akan ampunkan kita. Juga mereka adalah yang menjaga diri mereka dari melakukan perkara yang memalukan. Mereka jaga kerana nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawwab dan juga awwab. Juga mereka menjaga janji-janji yang telah diamanahkan kepada mereka. Sebab itulah mereka digelarkan sebagai hafiz, awwabin hafiz. Orang yang amanah. Baik. Ayat ke-33. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi waja'. Baris tak habis. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, iaitu siapa ahli syurga? Banyaklah kriteria ahli syurga ni. Kalau kita nak mula himpun kriteria ini mula daripada Quran, bermula dari ayat-ayat awal dalam Quran sehinggalah hari ini kita jumpa banyak. Kita buka dalam surah Al-Insan misalnya. Siapakah ahli syurga? Mereka yang menunaikan nazar, kan? Macam-macam. Orang abrar itu, innal abrara, orang-orang abrar ini yang menunaikan nazar, yang suka memberi makan, begitu begini kan banyak. Hari ini kita jumpa lagi. Mereka ialah siapa? Man khasyiyar rahmana bil ghaib, iaitu mereka yang takut akan Tuhan Ar-Rahman itu dengan ghaib. Ghaib tiada lihat akan dia. Mereka tak nampak Tuhan, tapi mereka sentiasa takut dengan Allah Ta'ala. Nak buat dosa walaupun dalam bilik yang berkunci berseorangan diri, jauh dari manusia, tetap takut. Sebab apa? Sebab dia sentiasa merasai Tuhan lihat dia. Lebih daripada mak dia tengok, walaupun mak dia pernah tengok mak dia, pernah tengok ayah dia, tapi dia takut Tuhan. Walaupun dia berseorangan, walaupun mak ayah dia tak ada, tapi dia tetap takut. Sebab apa? Sebab inilah di antara ciri-ciri hamba Allah, yang mana mereka ini khasyiyar rahman bil ghaib. Waja'a biqalbin munib, dan datang ia kepada Allah di akhirat dengan hati yang berhidup atas Allah dan taat, dan dikata kepada orang yang muttaqin pula, udkhuluha bisalamin. Baik. Man khasyiyar rahman bil ghaib, iaitu orang yang takut pada Allah Ta'ala sedang dia tidak kelihatan, dia tidak melihat Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala mereka tidak nampak, tetapi ahli-ahli syurga tetap takut kepada Allah. Ini kerana mereka yakin kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan itu sahaja, mereka sedar yang Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan mereka. Maka walaupun mereka bersendirian, mereka tetap menjaga hukum.
Ramai dari kita jaga hukum kalau di depan orang sahaja. Ini kebanyakan. Kita malu sebab orang tengok. Tapi adakah kita tetap akan menjaga hukum dalam keadaan kita bersendirian sebagaimana saya sebutkan tadi? Waja'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang bertaubat. Mereka datang bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang mahu kembali kepadanya. Dan inilah sifat disebut sebagai apa? Sifat inabah. Inabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Iaitu condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati cenderung kepada Allah. Apa-apa pun Allah bagi tak, Quran bagi tak, Nabi Rasulullah bagi tak, itu je yang main dalam kepala otak dia. Orang nak bagi apa-apa pun, dia akan melihat sejauh mana Islam mengizinkan. Allah Ta'ala marah tak buat benda ni? Itu je sifir dia. Allah bagi tak? Allah marah tak? Allah bagi tak? Rasulullah bagi tak? Itu perkara-perkara yang sentiasa bermain dalam jiwa dia. Inabah. Hati yang mahukan kebenaran walaupun dari mana ia datang. Hati tercari-cari kebenaran, hati mereka telah terbuka untuk menerima kebenaran. Mereka didekatkan dengan kebenaran, senang. Nama sahaja kebenaran, dia akan mudah condong. Senang untuk condong. Tidak ada ego. Senang. Kita doa pula, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Kan begitu. Condong kepada kebenaran. Sentiasa dengan kebenaran. Jadi kalau nak kebenaran, maka kena belajar bagi banyak, melazimi majlis ilmu. Kemudian kita kena buang betul-betul ego. Walaupun kita zaman muda dulu, barangkali kita ni semua betul. Kita betul semua. Orang susah nak tumpang pendapat dia dalam jiwa kita. Kalau orang bagi pendapat pun, kita sentiasa mengecilkan. Seiring dengan pertambahan usia, jangan ego tu jangan kita pupuk ataupun kita terlalu membajainya. Kerana kalau tak dibuang, dia akan bertambah besar saiz, kapasiti, kesombongan ataupun ego tadi. Dan akhirnya, dia memakan diri sebenarnya ego ini. Saya melihat ego ini kerana saya pernah punyai perasaan sedemikian. Saya kongsi dengan puan-puan sekalian, tuan-tuan. Sedangkan kadang-kadang ilmu itu saya boleh saja tanya walaupun dia muda daripada saya. Dan saya boleh dapat jawapan segera. Tetapi kerana keegoan saya, kadang-kadang bertahun-tahun cari tak jumpa. Nak tanya dekat dia, takut dia rasa kita ni jahil. Sedangkan dia junior saya, baru sahaja belajar. Tiba-tiba dia tahu, saya tak nak tanya. Biar saya tak tahu, tak apa. Jangan sampai dia tahu aku bodoh. Sama je dengan kita kan. Orang tengok kita nak pergi belajar, mengaji semua. Akhirnya dengan keegoan itu, anak tegur, isteri bagi teguran nasihat, kita tolak sebelah. Kerana apa? Kerana mereka ini tak layak bagi nasihat. Dan akhirnya kebenaran sukar untuk masuk ke dalam sanubari dan akhirnya dia menjauhkan kita dengan Allah. Kebenaran makin jauh. Kerana kebenaran ini, dia sebenarnya kita kena menyediakan ruang untuk dia masuk dengan mudah. Jangan banyak sangat prosedur, penghalang. Sehingga kebenaran ini nak masuk. Kalau dia ini orang sekian-sekian tak boleh terima. Ini kerana dia berbeza mazhab dengan aku, tak boleh terima. Ini kerana dia berbeza parti dengan aku, tak boleh terima. Banyak sangat kita letak. Akhirnya, kita hidup dalam syok sendiri, dia panggil. Sebab itu ego ini jangan dipupuk. Sebab itu saya selalu nasihat, bertambahnya usia, kita sepatutnya makin matang. Dan kemudian kita kena memberikan pelaburan kepada jiwa kita ini untuk dekat dengan kebenaran. Supaya apa? Sebab ini kita nak waja'a biqalbin munib. Hati yang mahukan kebenaran walaupun daripada mana dia datang. Tak kisah. Al-hikmatu dhallatul mu'min aynama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah ataupun ilmu ini dia sesuatu yang tercecer. Jadi daripada mana dia datang tak kisah. Ambil sahaja jadi milik kita. Tapi oleh kerana kita ego, kita susah nak jadi orang yang munib. Condong kepada kebenaran. Walaupun tak popular. Hari ni orang kalau dia benda tu betul pun, tapi kalau tak populis, dia tak nak masuk. Dia tak nak join. Dia tak nak contribute, tak nak terlibat. Sebab apa? Kerana ramai tak nak. Dia suka sebab ramai. Ini kesilapan manusia, ramai belum tentu betul. Kalau tengok Nabi-Nabi Bani Israel, yang berlawan dengan Nabi, yang tak ikut Nabi, kelompok yang ramai tak ikut ialah golongan yang mukhalafah. Yang ikut tak ramai. Jadi ramai bukan mesti betul.
Ya, ramai bukan mesti betul. Ayat yang ke-34 akhirnya apa yang Allah Taala sebut kepada penghuni syurga, udkhuluha bisalamin. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha, masuklah kamu dengan aman. Itulah hari yang berkekalan. Zalika yaumul khulud. Khulud dengan makna apa? Khalid. Khulud. Khalidina fiha. Dan ayat lain kata, kekallah mereka selama-lamanya. Yaumul zalika yaumul khulud. Hari ini bukan yaumul khulud. Hari raya yang kita sambut setiap tahun bukan hari yang khulud. Hari pertama, orang Malaysia raya sampai 1 bulan. Habis sebulan, habislah hari. Dia tak ada raya lagi dah. Tahun depan pula. Tahun depan pun sama. Selepas habis raya, habis. Bulan Ramadan, bulan puasa sebulan habis. Begitu juga di dunia akan habis. Bukan hari yang khulud. Masuk ke dalam alam barzah. Tak khulud juga. Satu masa akan dibangkitkan. Duduk dalam alam rahim mak kita. 9 bulan kita kena keluar. Nak duduk lama pun tak boleh. Cukup masa kena keluar. Kita pun tak boleh cakap mak nak duduk lagi, tak boleh. Dipaksa untuk keluar. Semua tempat alam-alam semua tidak kekal. Barzah tidak kekal. Alam rahim tidak kekal. Alam dunia tidak kekal. Semua tidak kekal. Alam kubur tidak kekal. Tetapi untuk hari ini di mahsyar, syurga, neraka, zalika yaumul khulud. Masuklah syurga dengan aman, itulah hari yang berkekalan. Udkhuluha bisalam, masuklah dengan aman. Mereka dijemput masuk. Maknanya di offer, disemawa masuk. Dipelawa untuk masuk ke dalam syurga dengan aman, iaitu sejahtera dari perkara-perkara yang menyusahkan. Tak ada perkara menyusah. Neraka serba-serbi. Sebelum masuk susah, sedang ingin dimasuk susah, dah masuk makin panas. Na'udzubillahi min zalik. Zalika yaumul khulud, kekal dalam syurga itu selama-lama. Ini adalah balasan yang amat besar sekali. Duduk dalam syurga, kemudian kekal, keluasan yang sangat luas, kemudian semua hidangan, makanan, minuman, semua perkara yang kita duduk dalam syurga dengan kemudaan 33 tahun usia. Bahkan hari ini, esok lagi seronok duduk. Kita duduk di mana-mana tempat pun, kita duduk di mana-mana tempat, kita pergi holiday ke, kita pergi cuti, vacation ke apa kita buat, dia hari awalnya seronok. Hari-hari yang terawal. Dan selepas itu dia makin bosan. Rumah kita beli rumah baru. Macam mana pun, awal-awal seronok. Lepas tu bosan. Kawan-kawan kita pun macam tu lah. Biasa-biasa awal-awal seronok. Lepas tu mula ada gaduh. Kadang-kadang macam tu lah. Tapi kalau di dalam syurga, di hari ini seronok, esok makin seronok. Kemudian makin seronok. Lepas tu makin lagi seronok. Makanan kita makan sedap. Setelah itu makan kunyahan yang kedua makin sedap. Kemudian lagi sedap. Allah Ta'ala jadikan perkara itu untuk ahli syurga sahaja. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baik. Kalau sepanjang usia kita beribadah, berapa lama? Mungkin 40 tahun ke, 50 tahun ke. Dan bukan sepanjang masa pembuat ibadah. Tapi Allah Ta'ala balas dengan kehidupan syurga selama-lamanya. Rahmat Allah Ta'ala tidak dapat diukur, tidak dapat disukat. Rahmat Allah, kita buat ibadah umat Muhammad ini, dah usia pendek, tapi nak masuk syurga boleh duduk lama macam juga penghuni kaum Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau ikut usia kita, tak kalau dengan usia 40 tahun nak ibadah. Kalau umur 60 tahun, bukannya 60 tahun nak ibadat. Sebelum balik, tak ibadah lagi. Kemudian lepas balik, baru ibadah. Usia yang pendek tetapi dibayar dengan ganjaran duduk dalam syurga selama-lamanya. Abadan abada. Lahum ma yasha'u. Kenapa tak sebut macam mana? Ayat yang seterusnya. Siapa tadi? Baik. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka itu dalam syurga barang yang mereka itu kehendak daripada nikmat. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh yasha'un, memperoleh. Di sini untuk kita kata apa? Bagi mereka dalam syurga barang yang mereka itu kehendak.
barang yang mereka kehendak, iaitu apa yang memperoleh apa yang dikehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahan. Kalau neraka tanya hal min mazid, maka dalam syurga Allah Ta'ala kata ada lagi tambahan nikmat untuk penghuni syurga. Mereka akan dapat apa sahaja yang diingini oleh nafsu syahwat mereka. Ketika di dunia mereka ada nafsu, tapi mereka tidak teruskan nafsu. Kerana apa? Kerana Tuhan tak bagi. Nafsu kan, nafsu ni macam-macam saluran dia. Duit, kemewahan, wanita. Tapi dia stop, Tuhan tak bagi. So setakat ni je. Kalau nak kahwin, lebih-lebih tak boleh. Dia macam tu. Dia akan ada gap. Dia akan letak dah sempadan di antara apa yang Tuhan bagi dan tak. Susah tak? Susah. Susah. Nak kena istiqamah, nak kena mujahadah, nak kena mengaji, nak kena belajar, nak kena duduk dalam bi'ah yang baik. Banyak benda tak boleh. Sebab kalau semua dia nak buat, seronok. Nak cari duit, riba boleh makan. Jadi alung boleh makan duit ceti haram. Semua boleh. Tapi oleh kerana dia Muslim, dia jaga dia punya dengan Allah, banyak benda tak boleh. Bukan banyak benda tak boleh, tapi dia jagalah. Maka dengan itulah Allah Ta'ala memberikan mereka lahum ma yasha'una fiha. Tahan semasa di dunia, maka Allah Ta'ala bayar di dalam syurga Allah. Sebagai contoh, dia tahan diri untuk melakukan zina misalan. Di akhirat kelak, dia dapat memuaskan nafsunya dengan bidadari syurga. Dan dia tahan diri daripada minum arak, maka dalam syurga dia dapat minum sungai arak. Dia tahan diri daripada memakai sutra dan emas. Kerana orang lelaki tak boleh pakai sutra. Tak boleh pakai emas. Orang perempuan boleh pakai emas. Orang perempuan boleh pakai sutra. Laki-laki tak boleh pakai emas. Laki-laki boleh makan pisang emas dengan pakai gigi emas. Tu je boleh. Maka dia dapat memakai emas dan sutra di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Tuhan kata waladaina min mazid. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Apa tambahan di sini? Mendapat tambahan dari nikmat yang pernah disebut dalam dalil wahyu, kerana ada benda yang mereka tak tahu wujud dan hanya apabila berada dalam syurga baru tahu benda itu wujud. Sebelum ni tak tahu. Kan? Nikmat-nikmat lain yang tak disebut. Cuma Allah Ta'ala sebut tambahan saja. Kita tak tahu. Mungkin surprise daripada Allah Ta'ala dalam syurga. Kerana akal kita tidak dapat membayangkan. Maka dia akan menjadi satu kejutan istimewa di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berpendapat nikmat tambahan yang dimaksudkan ialah apa? Nikmat melihat Allah, disebut sebagai ru'yatullah. Melihat kekasih Tuhan kita. Allah, itulah nikmat yang paling besar sekali daripada kita melihat sungai dalam syurga, kecantikan syurga, bidadari syurga. Kalau orang laki-laki ni, nikmat yang besar dalam syurga, kalau dia apa yang dia terfikir ialah dengan bidadari syurga. Tak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah nikmat kemuncak kepada kepuasan berada dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus Al-Quran, Allah Ta'ala kata allazina ahsanul husna wa ziyadah. Allazina ahsanul husna wa ziyadah. Apa makna ahsanul husna? Orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dalam syurga dan tambahan. Tambahan tu surprise. Masya Allah. Yang Tuhan sebut pun dah puas sangat-sangat dah. Kemudian Allah Ta'ala kata ada ziyadah. Satu lagi tafsir adalah Allah Ta'ala nak bagi tahu yang di syurga nanti luas dan tidak seperti neraka yang sempit, kerana syurga luasnya seperti langit dan bumi, kerana orang yang paling akhir masuk syurga pun, orang akhir masuk syurga ni dialah yang paling sedikit amalan dia. Tapi boleh masuk syurga lah. Kalau kita kata masuk pertandingan di dunia ni, dia sagu hati dia dapat kan. Orang yang kalau lari maraton tu dia yang paling last sekali. Apa dia dapat? Penghuni yang begini pun yang terakhir masuk syurga, itu pun dia dapat syurga 10 kali ganda kerajaan dunia. Luas dia tu. Luas dia 10 kali kerajaan dunia. Itu yang paling, orang Kedah ni disebut kemereh lah. Yang paling lekeh sekali, itu pun luas syurga dia besar tu. Bayangkan kalau pertengahan, bayangkan yang boleh duduk dengan Rasulullah SAW, bayangkan syurga yang paling tinggi. Kita cerita syurga ni Masya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala tak menyelipkan neraka saja dalam kisah. Allah Ta'ala selitkan syurga sekali supaya kita ini ada yang pertama al-khawf, kita takut dengan Allah.
Yang kedua ar-raja, mengharapkan syurga balasan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu. Saya buka soalan. Saya pun suara dah habis malam ni. Kerana ada 3 program saya kena ceramah. Jadi saya stop setakat itu. Allahu fikum, jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas perkongsian tafsir hari ini, masya-Allah. Kemudian sama-sama kita dapat menambah kefahaman, mengambil ibrah daripada ayat yang dikongsikan oleh Ustaz pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemanur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada malam ini. Seperti biasa, kuliah saya buat bahan Ustaz. Kuliah besok subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan surah Yasin, doa, selawat dan juga tazkirah, insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemanur Iman mohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah pada hari ini terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekilafan. Yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa, segala kekurangan, kesilapan datang daripada saya yang bergelar hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah macam DJ radio lah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa pada hari Sabtu dalam ruangan fiqh al-qawl at-tam fi ahkam al-imam wal ma'mum, insyaAllah. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.